Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Terlebih dahulu, saya mohon supaya pertanyaan ini dapat dijawab bersekali dengan 4 lagi pertanyaan yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, iaitu pertanyaan daripada Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Shah Alam dan Yang Berhormat Sariki. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian menyedari kekurangan bekalan ayam dan telur yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Antara faktor-faktor yang telah menyebabkan berlakunya penurunan bekalan ayam tersebut adalah seperti berikut. Yang pertamanya, pengurangan pengeluaran ayam oleh pihak industri bagi mengelakkan kerugian berikutan peningkatan kos makanan ayam. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pasaran dunia bagi jagung bijian dan soya serta kadar tukaran mata wang yang di luar kawalan pengimport. Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan harga ayam adalah peningkatan kos operasi sepanjang rantaian seperti kos logistik, kos pekerja dan kadar tukaran mata wang asing. Keduanya, peningkatan permintaan yang mendadak berikutan pembukaan semula sektor ekonomi terutamanya perhotelan, restoran dan juga catering pasca Perintah Bekalan Pergerakan melalui Oktober 21. Ketiganya, bencana banjir pada penghujung tahun 2021 yang telah menjejaskan industri ternakan ayam. Dan keempatnya, pengurangan kemasukan anak ayam oleh pihak industri semasa musim hujan bagi mengurangkan risiko penyakit yang berjangkit seperti sampar ayam. Menyedari akan masalah kenaikan harga ayam yang berkait rapat dengan kenaikan harga makanan ternakan ini, MAFI melalui Jabatan Perkhidmatan Veteriner sentiasa berusaha bagi mengurangkan kebergantungan import dengan melaksanakan berbagai langkah, iaitu langkah jangka pendek dan langkah jangka panjang seperti berikut. Pertamanya, untuk jangka pendek, yang pertamanya untuk memberikan kebenaran mengimport ayam daripada luar negara. Keduanya, memberikan subsidi sebanyak 528 juta 5.52 kepada penternak-penternak. Untuk jangka panjang, kita mahu mengurangkan kebergantungan kepada sumber jagung import, iaitu dengan penanaman jagung bijian dalam negara. Keduanya, menjalankan kajian bagi menghasilkan bahan mentah gantian dari sumber tempatan seperti PKC dan PKE. Dan seterusnya untuk menyediakan bantuan geran. Dan terakhirnya untuk menawarkan geran pinjaman mudah sebanyak 200 juta melalui Agrobank. Terima kasih Tuan Dipertua. Ikut sini besut. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat ada sebut tadi tentang pencapaian penyelidikan. Dan saya nak tanya, ada tak ada formulasi yang sesuai dalam penggunaan bahan tempatan seperti dedak dan PKC untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada jagung, bijian dan juga soya? Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Bertua, sebenarnya pihak MAFI memang sentiasa menjalankan berbagai usaha bagi memastikan supaya kebergantungan kita kepada barang-barang makanan haiwan yang diimport ini dapat dikurangkan. Untuk makluman Yang Berhormat, pasal ini memang terdapat usaha untuk meningkatkan penggunaan sumber barangan tempatan seperti dedak, beras hancur ataupun temukut ataupun rice bran dan juga PKC. Jadi kita telah menghasilkan satu formulasi makanan ayam yang telah pun dibangunkan oleh MARDI sebagai sumber baru. Walau bagaimanapun ia terdapat sedikit kekangan seperti kandungan nutrien dalam sumber ini, kita dapati karbohidrat dan protein tenaganya adalah banyak kekurangan dan seterusnya tidak dapat memenuhi
apa juga keperluan nutrien harian ayam kerana kandungan serat yang agak tinggi, iaitu kepada 8 ke 13% yang menjadi sukar untuk dicerna oleh sistem penghadaman ayam. Bagaimanapun, kajian terus yang giat terus dilaksanakan oleh Mardi dengan sebuah syarikat swasta yang lain melalui penggunaan teknologi mikrob dan juga teknologi bioteknologi supaya kandungan nutrien ini dapat dikurangkan sampai kandungan nutrien ini dapat ditingkatkan lagi. Dan kita seharusnya kandungan peratusan nutrien ini yang diperlukan oleh ayam dapat dihasilkan seperti yang kita harapkan. Terima kasih Tuan Ketua. Yang berhormat Kulim. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Speaker. Yang berhormat Timbalan Menteri, soalan saya ialah konflik Rusia-Ukraine memberi kesan langsung kepada negara kita. Sebab Rusia merupakan pengeksport baja terbesar dunia dan kita beli baja dari Rusia hampir 700 juta setahun. Dari Belarus 150 juta. Sejak konflik ini berlaku, harga urea naik sehingga 40%. Harga baja DAP, ada baja DAP ya, baja diammonium phosphate naik 15%. Akibatnya, purata harga baja di negara kita ni dah naik average 50%. Dan ini bagi kesan kepada 700,000 pekebun kecil dan lebih 200,000 penanam padi. Soalan saya, kalau itu kenyataan masalahnya dan itu sedang dirasai di bawah oleh pekebun kecil dan penanam padi, apakah langkah penyelesaian segera kementerian untuk melegakan keadaan ini? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya. Untuk maklumat yang berhormat, pada ketika ini soalan asal kita adalah berhubung dengan kita membincangkan tentang bahan mentah untuk makanan ayam, iaitu jagung dan juga soyabin. Apapun, ia ada hubung kait dengan pertanian. Memang kita sangat bergantung kepada barangan ataupun bahan mentah daripada luar negara yang ketika ini kenaikannya cukup ketara sekali. Seperti jagung, kenaikan dia sebanyak 110%. Betul juga soya, 87% daripada tahun 2020 berbanding dengan sekarang ini. Jadi kenaikan ini yang telah menyebabkan satu bebanan yang ketara yang ditanggung oleh penternak-penternak. Dan hasil daripada kenaikan tersebut, harganya ditanggung oleh pengguna. Maka sekarang pada ketika ini, kerajaan telah mengambil beberapa langkah proaktif melalui DBS ataupun Veterina dan juga yang kerjasama Mardi, dan kita juga ada kolaborasi dengan syarikat-syarikat luar, dengan juga MPOB dan juga syarikat-syarikat perdagangan yang lain untuk memastikan supaya penemuan kita untuk mendapatkan satu makanan yang berkhasiat kepada ternakan ayam kita. Pada ketika ini permintaan cukup tinggi. Kita tak sangka selepas saja pembukaan ekonomi, selepas PKP, permintaan tiba-tiba meningkat. Jadi kita terpaksalah mempertingkatkan usaha kita, membantu penternak-penternak dengan menyediakan berbagai-bagai insentif, dan dalam masa yang sama kita nak cari apakah sumber-sumber alternatif yang kita boleh dapat, pastikan supaya kita menggantikan bahan-bahan mentah ataupun makanan daripada luar negara. Terima kasih Tuan Ketua. Boleh seterusnya soalan. Yang berhormat Rasa. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk soalan tambahan. Saya meneliti jawapan asal daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika menjawab soalan asal berkenaan dengan langkah-langkah jangka panjang khasnya untuk menjadikan dedak padi dan juga sisa sawit sebagai sumber makanan utama untuk ayam. Saya menyambut baik usaha tersebut. Cuma saya nak mohon ataupun tanya pada kementerian, sama ada dengan apa yang berlaku di Ukraine Rusia ni, boleh tak kita membuat satu planning, satu perancangan supaya pada masa akan datang, mungkin 3 tahun ataupun 4 tahun dari sekarang, keseluruhan makanan untuk ayam tu local make, semuanya produk tempatan. Kita tak bergantung kepada senario di dunia. Orang nak perang ke apa, dia punya pasal lah. Janji kita ada sebab sumber ni kita ada.
dengan cuaca yang kita ada, yang kita tahu sumber tu ada. Jadi kita cuma buat pemprosesan yang memastikan semua supaya makanan untuk ayam tu 100% produk Malaysia. Minta jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Hormat. Apa yang saya sebut tadi, bahkan MAFI pada ketika ini bukan saja giat menjalankan berbagai-bagai penyelidikan, bahkan telah berjaya menghasilkan makanan ternakan seperti ayam ataupun unggas yang telah dihasilkan oleh pihak MARDI. Tetapi kita masih lagi menjalankan kajian supaya kita dapat menambah baik. Seperti yang saya sebut tadi, kita nak imbangkan lagi kandungan nutrien supaya makanan yang kita bagi ini betul-betul berkhasiat kepada ayam-ayam yang kita bela. Dan Berhormat ada sebut tadi tentang apakah langkah-langkah jangka panjang yang kita buat. Maknanya sekarang selain daripada kajian yang telah kita jalankan, mengurangkan kebergantungan makanan asing ataupun sumber daripada luar, bahkan kita sekarang mau mengurangkan lagi kebergantungan kita terutama pada jagung dengan penanaman jagung sekarang secara besar-besaran. Dan kita punya unjuran menjelang tahun 2033 kita mempunyai sebanyak 80,000 hektar tanaman jagung. Jadi kita tidak lagi bergantung kepada sumber daripada luar. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Majlis mempersilakan Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta